3 beradik. Daripada mak dia tadi, Intan Awaludin, ada 3 beradik. Za'bah, dia pertama, Muhammad Yusof dan Siti Hawa. Dia 3 beradik. Seterusnya lagi ni yang sebenarnya saya tak tahu nak mula daripada mana, depan, belakang ke tengah, saya pun tak tahu. Saya main Caca Marba ni, saya ambil lebih kurang. Dia 2 kali menerima anugerah ijazah Doktor Kehormat UN dan UKM. Masa UKM tu dia terima, dia dalam keadaan uzur sangat. Dia tak pergi pun ambil. Dia kata apakan daya. Rasa saya baca buku tu lah, dia apakan daya. Dia nak pergi tapi tak boleh, dia uzur, sakit kat situ. Dia secara peribadinya beliau seorang jimat cermat dan tegas dalam soal hutang piutang dan pendidikan anak-anak. Jadi buku, semalam saya dapat buku ni, saya bawa pinjam buku ni, Memoir Rashidah Ismail. Buku ni tak siap katalog, saya paksa katalog. Ini Rashidah Ismail katanya anak saudara dia panggil Za'bah ni Pak Long, panggil bininya Mak Long. Jadi sikit je cerita pasal Za'bah ni, lebih itu cerita pasal dia. Sebab saya suka cerita pasal tokoh, pasal dia cerita benar. Dia bukan cerita apa, cerita dongeng. Lepas tu kita boleh ambil iktibar. Saya akan bawa semua ke alam dululah, zaman Melayu dulu. Macam mana susahnya orang dulu. Walaupun dia senang tapi susah. Di bawah pemerintah Inggeris masa tu. Dan ini buku saya. Lepas tu jadinya dalam buku ni lah diterangkan dia soal jimat cermat. Saya cerita patutnya kemudian, tak apalah. Jadi buku dia punya cermatnya, dia punya kertas tulisan, dia tak pernah bazir kertas, dia tak pernah bazir pensel, dia tak pernah. Kertas itu dia tulis selagi ada sisa di depan belakang, di terbalik ke apa ke, dia tulis. Pensel dia kotak sangat. Satu hari anak buah dia tengok dalam bilik dia tu kan, bilik tu boleh masuk sebarang. Bilik dia tak semua orang boleh masuk. Bilik membaca dia ada buku banyak dan tak boleh sebarang masuk. Pinjam lagi tak boleh. Dia patah mau pinjam kan? Sebab pinjam tak pulang. Pinjam tak pulang, marah betul dia. So dia tak bagi pinjam. Hutang pun tak boleh. Dengan hutang pun tak boleh. Adik anak buah ni tak berani nak cakap pinjam pun tak berani. Jadi satu hari dia tengok dalam bilik dia tu ada bekas pensel, nampak panjang panjang, pun dia cucuk bulu. Biasanya dia dah pendek, dia cucuk bulu. Dia punya jimat cermatnya, jimat. Pada di zaman dia, di masa saya, dia ni seorang yang berkejaya, yang besar. Kalau sekarang nak gaji dia mungkin besar, rumah dia mungkin besar, tapi zaman dia tu agaknya kan, dia sanggup susah. Jadi bapak dia memang orang susah. Tak susah lah, orang beradik juga lah. Masa tu bapak dia ada banyak kerja buat kerja. Lepas tu jadi kontraktor. Dia adalah beli kebun, beli tu kan, macam-macam bapak dia tu. Rajin bapak dia ni. Jadinya jadi pasal jimat cermat lah. Hutang pun macam tu. Dia ada satu buku. Buku tu lunyai, dia ikat getah. Buku tu siapa hutang, bila bayar, berapa bayar, semua dalam buku tu. Jadi anak buah dia nak cari buku balik. Lepas dia meninggal tu tak jumpa, buku tu hilang. Buku tu tentang catatan hutang dia, sangat teliti. Duit dia teliti, begitu juga dengan harta benda dia. Pada itu anak dia begitu. Dia terlalu sayangkan buku-bukunya. Buku dia banyak sangat, bilik tak boleh orang sentuh, tak boleh masuk. Satu hari dia nak pergi ke mana kat dia tu. Lepas tu dia pesan bini dia, isteri dia, jangan bagi siapa-siapa masuk bilik dia. Kalau nak pinjam buku, cakap isteri dia lah kan. Kalau nak pinjam, seorang pun tak berani. Buku tak berani pinjam, dia sayang sangat buku dia. Buku dia akhirnya ada 4,000 naskah. Dia serah pada Universiti Maya, 4,000 naskah. Benda saya cerita. Terusnya cita-cita awal dia nak jadi doktor. Cita-cita awal dia, bapak dia pernah nak hantar ke Mekah, nak jadikan dia orang agama lah. Pasal bapak dia orang agama. Pasal cerita kemudian. Jadi tak dapat beasiswa. Semua sana tak dapat, semua sini tak dapat, susah kan. Masa tu pemerintah Inggeris kan ya, susah. Jadi dia go back lah, jadilah macam kerja kerajaan, cikgu, macam tu lah. Zaman tu, masa tu pemerintah Inggeris kan. Okey, seterusnya. Seterusnya, di sini dia mendapat pendidikan awal, baca Al-Quran, semayang dari bapa dia kat rumah. Bapa dia tu garang sangat masa ajar. Jadi ada cerita kat sini. Masa dia memang dilahirkan sebagai seorang intelek lah. Dulu waktu dia pun pandai, bapa dia pun pandai kan. Jadi dia macam semula jadi lahir macam tu. Jadi dia ni bapa dia sampai 12 tahun. Satu hari tu dia memang nak minat baca dan nulis. Satu hari tu dia nak menulis, bapa dia sekadar ajar hafal Jawi. Lepas tu Jawi pekat daripada tulisan Jawi yang diambil daripada Arab betul. Dia cuma diubah sikit je.
Jadi dia pergi apa ni? Dia pergi setiap petang dia pergi kat kebun pisang. Dalam cerita ni dia pergi kebun hutan pisang sebut. Hutan pisang, dia ambil pelepah pisang, dia nak tulis